Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan membincangkan teknik menjawab matematik SPM kertas 2 bahagian A. Untuk video ini kita akan membincangkan soalan percubaan SPM tahun 2021 dari Negeri Sembilan Darul Khusus. Kita lihat soalan kita yang pertama. Keberajaan Venn di ruang jawapan menunjukkan set A, set B dan set C dengan keadaan set semesta A kesatuan B kesatuan C. Penderajah di ruang jawapan, loraikan Z. Soalan A kesatuan C. Di sini, set yang terlibat adalah A dan juga C. Dan yang menghubungkan A dengan C adalah operasi kesatuan. Kalau kesatuan bermaksud, kita akan ambil kesemua set A dan kesemua set C. Jadi jawapan akhir kita adalah kita akan loraikan ke semua A dan ke semua C. Seterusnya kita lihat pula untuk soalan B. A pelengkap persilangan C kesatuan B. Untuk soalan ini iaitu A pelengkap persilangan C berada dalam kurungan kemudian kesatuan B. Kita akan buat yang berada dalam kurungan terlebih dahulu dan untuk soalan ini kita akan meletakkan nombor pada setiap ruang di dalam kemerajah Venn kita. Dan nombor ini kita letakkan secara rawak. 1, 2, 3, 4. Kita ada 4 ruang. Pertama sekali kita akan lihat set A pelengkap. A pelengkap ini bermaksud selain daripada A. Selain daripada A di sini adalah pada ruang yang bernombor 3 dengan 4. Seterusnya adalah C. Nombor yang berada pada set C di sini adalah 2 dengan 3. Dan operasinya adalah persilangan. Persilangan kita akan ambil nombor yang sama di sini adalah 3. Jadi jawapan dalam kurungan kita adalah ruang yang bertanda dengan nombor 3. Dan seterusnya adalah set B. Set B di sini ada 4. Jadi operasi yang menghubungkan dalam kurungan dan juga set B adalah kesatuan. Kesatuan kita akan ambil semua yang ada dalam kurungan iaitu 3 dan semua yang ada dalam B iaitu 4. Jadi jawapan akhir kita adalah pada ruang 3 dan 4. Jadi kita akan loraikan ruang 3 dan ruang 4. Seterusnya dari segi pemberian markah, untuk soalan A kita akan dapat 1 markah dan untuk soalan B kita akan dapat 2 markah. Seterusnya kita lihat soalan yang nombor 2. Selesaikan persamaan kuadratik. Untuk menjawab soalan ini kita akan menggunakan kaedah pemfaktoran. Pertama sekali kita akan ambil X tolak 1 ini dan didarabkan dengan 2. Kita akan dapat 3x kuasa 2 tolak 7 sama dengan 2x tolak 1. Kemudian kita akan kembangkan, kita akan dapat 3x kuasa 2 tolak 7 sama dengan 2x tolak 2. Dan seterusnya kita akan tukarkan menjadi bentuk persamaan kuadratik, iaitu ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan 0. Jadi di sini 3x kuasa 2 tolak 7 tolak 2x tambah 2 sama dengan 0. Kemudian kita akan ringkaskan. Kita akan dapat 3x kuasa 2 tolak 2x tolak 5 sama dengan 0. Dan seterusnya kita akan menggunakan kaedah pemfaktoran. Dan kita akan terus menekan kalkulator. Pertama sekali seperti biasa kita akan tekan menu. Kemudian kita akan tekan A dan kita akan pilih polinomial 2. Kemudian kita akan tekan 2 untuk degree. Kemudian kita akan masukkan nilai A dan nilai A kita adalah 3 sama dengan, kemudian nilai B negatif 2 sama dengan, kemudian nilai C negatif 5 sama dengan. Kemudian kita tekan sekali lagi sama dengan, kita akan dapat nilai X kita yang pertama di sini adalah 5/3. Kemudian kita tekan sekali lagi sama dengan, kita akan dapat X sama dengan negatif 1. Dan seterusnya kita akan masukkan nilai ini di dalam kurungan kita. Kita akan dapat 3X tolak 5 dan X tambah 1. Seterusnya dari segi pemberian markah, kita menulis dalam bentuk persamaan kuadratik iaitu AX kuasa 2 tambah BC sama dengan 0 di sini, kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita menggunakan kaedah pemfaktoran 1 markah dan jawapan akhir masing-masing 1 markah. Maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Teruskan lagi dengan melihat soalan yang nombor 3. Sulaiman memasukkan sejumlah RM3,000 ke dalam 2 bank yang berbeza iaitu RMX ke dalam bank bijak dan RMY ke dalam bank cermat.
Bank bijak membayar dividen sebanyak 5% setahun dan bank cermat membayar dividen sebanyak 8% setahun. Selepas 1 tahun, jumlah dividen yang diperoleh Sulaiman daripada kedua-dua bank itu ialah RM210. Tanpa menggunakan kaedah metrik, hitung nilai X dan juga nilai Y. Untuk menjawab soalan ini, kita kena terbitkan persamaan. Kalau kita lihat persamaan yang pertama di sini adalah Sulaiman memasukkan RM3,000 ini ke dalam dua buah bank, iaitu bank bijak dan juga bank cermat. Jadi kita boleh tulis di sini adalah X tambah Y sama dengan RM3,000. Dan seterusnya kita akan menggunakan kadar dividen. Kadar dividen untuk bank bijak adalah 5%, iaitu 0.05X, dan tambahkan dengan kadar dividen untuk bank cermat 0.08, iaitu 8% Y. Dan jumlah dividen yang diterima adalah RM210. Jadi kita telah menerbitkan dua persamaan linear, maka kita akan menggunakan kaedah penghapusan untuk selesaikan soalan ini. Pertama sekali kita kena samakan perkali bagi pemboleh ubah kita di sini. Dan kalau kita lihat di sini, kita akan ambil persamaan pertama, kita darabkan dengan 0.05 supaya kita nak pastikan bahawa perkali X ni untuk persamaan pertama ni sama dengan perkali X untuk persamaan kedua, 0.05. Jadi 0.05 darab dengan X, kita akan dapat 0.05 tambah dengan 0.05Y sama dengan 3,000 didarabkan dengan 0.05, kita dapat 150. Jadi di sini kita telah menerbitkan persamaan ketiga. Dan kalau kita lihat persamaan ketiga dan persamaan kedua, perkali bagi X telah pun sama. Jadi kita akan ambil persamaan kedua, tolak dengan persamaan ketiga. Ini 2 tolak dengan 3 ni. Jadi 0.05 tolak dengan 0.05X, jadi kita hapus X. Kemudian 0.08 tolak 0.05, kita akan dapat 0.03Y sama dengan 120 tolak 150, kita dapat 60. Maka Y sama dengan 60, kita bahagikan dengan 0.03. Dan kita akan dapat nilai Y adalah 2,000. Bermaksud Sulaiman memasukkan RM2,000 ke dalam bank cermat. Kemudian untuk mendapatkan jumlah ke dalam bank bijak, kita akan masukkan Y sama dengan 2,000 ini dalam persamaan pertama. Kita lihat persamaan pertama ini, X tambah Y sama dengan RM3,000. Kalau Y 2,000, maka X akan jadi RM1,000. Dia terus dapat. Seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Kita menerbitkan persamaan daripada soalan yang diberi, kita dapat 1 markah. Kemudian kita terbitkan pula persamaan ketiga 1 markah. Kemudian kita hapuskan salah satu pemboleh ubah 1 markah. Dan jawapan akhir untuk Y dan X masing-masing 1 markah. Maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 5 markah. Teruskan lagi dengan melihat soalan bernombor 4. Rajah 2 menunjukkan graf kelajuan jalur lebar melawan masa yang dibekalkan oleh syarikat JMM Communication. Jika Y mewakili jalur lebar dan X mewakili masa, gunakan fungsi dalam bentuk Y sama dengan A sin BX tambah C untuk memodelkan jalur lebar seperti yang ditunjukkan seperti graf tersebut. Di sini kita menggunakan fungsi sin. Kemudian kita kena tentukan apakah nilai A, nilai B dan juga nilai C. Dan kalau kita perhatikan untuk nilai A, ia merupakan nilai amplitude. Nilai amplitude ini merupakan nilai maksimum tolak dengan nilai minimum graf dan dibahagikan dengan 2. Dan kalau kita lihat di sini, nilai maksimum graf adalah 50 dan nilai minimumnya adalah 30. Jadi kita tolak 50 untuk mendapatkan nilai A. 50 kita tolak dengan 30. Kemudian kita bahagikan dengan 2. Dan kita akan dapat 10. Jadi nilai A kita dah dapat iaitu 10. Seterusnya adalah nilai B. Nilai B ini merupakan tempoh. Tempoh untuk satu putaran lengkap bagi graf sin. Kalau kita lihat di sini, bermula di sini. Satu putaran lengkapnya adalah menjadi seperti huruf S ini. Dan untuk fungsi trigonometri sin, kita akan menggunakan satu putaran lengkap iaitu 360. Jadi untuk mendapatkan tempoh ini, kita akan ambil
B 360 dan kita bahagikan dengan nilai yang ada dalam graf kita ini. Dan kalau kita lihat, satu putaran lengkap ini mengambil masa selama 8 jam. Jadi 360 kita bahagi dengan 8. Jadi kita akan dapat 45. Jadi B kita di sini adalah 45. Seterusnya untuk nilai C. C ini adalah kedudukan graf. Sama ada graf ini berada di atas ataupun berada di bawah, adalah kedudukan. Dan kalau kita lihat di sini, kedudukan graf ini, graf sin seperti ini. Dan kedudukannya adalah pada Y sama dengan 40. Jadi C di sini adalah 40. Seterusnya kita akan gantikan nilai A sama dengan 10, B sama dengan 45 dan C sama dengan 40 di dalam persamaan ini. Ini jawapan akhir kita. Y sama dengan A iaitu 10 sin B adalah 45 dan X tambah dengan C adalah 40. Seterusnya dari segi pemberian markah, kita mendapatkan nilai A 1 markah, nilai B 1 markah, nilai C 1 markah dan kita tuliskan di dalam satu persamaan. Terdapat satu lagi markah. Keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya kita lihat soalan bernombor 5. Darjah 3 menunjukkan graf bagi 6 pasaraya yang terdapat di Bandar Manisa. Jarak antara pasaraya itu ditunjukkan dalam kilometer seperti dalam graf. Seorang pembekal roti perlu ke semua pasaraya bagi menghantar stok bermula dari pasaraya P dan berakhir di pasaraya U. Soalannya A, lukis satu graf terarah berpemberat mewakili jarak terpendek dari pasaraya P ke pasaraya U dengan syarat semua laluan hanya dilalui sekali sahaja. Okay, di sini kita akan dapatkan laluan dari pasaraya P sehingga ke pasaraya U. Kemudian diletakkan syarat di sini, laluan tu dia hanya perlu lalu sekali saja. Untuk menjawab soalan ini, kita memerlukan beberapa laluan. Kemudian kita kira laluan manakah yang lebih pendek. Dan kalau kita lihat di sini, dia bermula dengan P dan berakhir pada pasaraya U. Dan kalau kita lihat sini, jawapannya adalah pertama sekali, daripada P dia akan pergi ke S. Itu 7.5. Kemudian daripada S, dia akan pergi ke R, 5 km. Kemudian daripada R, dia akan pergi ke Q, 6 km. Kemudian dari Q, dia akan pergi ke T, 7.8 km. Dan akhir sekali daripada T, dia terus ke U, 4.5 km. Jadi jawapan akhir kita boleh tulis seperti ini. Untuk A, P pergi ke S, jaraknya 7.5. Kemudian daripada S ke R, jaraknya adalah 5. Kemudian daripada R pergi ke Q, jaraknya 6. Kemudian dari Q pergi ke T, jaraknya 7.8. Kemudian dari T ke U, jaraknya 4.5. Seterusnya untuk soalan B, hitung jarak terpendek dalam kilometer berdasarkan graf yang dilukis di A. Di sini bila kita menjawab soalan A, kita secara tak langsung telah pun mengira jaraknya. Ini jawapan akhir kita adalah 30.8 km. Kita tambah saja 7.5, 5, 6, 7.8 dan 4.5. Seterusnya dari segi pemberian markah, untuk soalan A, kita akan dapat 3 markah. Dan untuk soalan B, terdapat 1 markah. Maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan bernombor 6. Graf laju masa menunjukkan gerakan bagi sebuah bot. Selepas berlayar selama 25 minit, bot tersebut mengalami masalah dan nyah pecut secara seragam dan berhenti bergerak selepas 15 minit. Pada graf yang sama, lukis satu garis bagi melengkapkan gerakan bot tersebut dan seterusnya hitung jumlah jarak dalam meter yang dilalui sehingga bot berhenti. Dan kita lihat pada rajah graf, iaitu graf laju masa. Lajuan mula-mula dia adalah 20 meter per saat, kemudian turun ke 10. Kemudian berlaku laju seragam 10 meter per saat. Kemudian selepas pada 25 minit ini, bot ini mengalami nyah pecut seragam selama 15 minit. Jadi bermaksud daripada sini 25 minit dan berakhir ke 40 dia berhenti. Speednya ataupun lajunya adalah
sifar. Maka kita akan ambil pembaris dan terus garis di sini. Inilah jawapan kita untuk soalan ini. Dan seterusnya, dia bertanyakan jarak keseluruhan perjalanan bot daripada masa kosong sehingga ke masa ke 40 minit. Untuk mendapatkan jarak untuk graf laju masa, kita akan menggunakan luas di bawah graf. Jadi jarak adalah bersamaan dengan luas di bawah graf. Untuk graf ini, kita akan pecah kepada 3 bentuk. Di sini yang bentuk pertama, bentuk A adalah trapezium, bentuk B adalah segi empat tepat dan bentuk C adalah segitiga. Luas A, trapezium 1/2 didarabkan dengan hasil tambah dua sisi selari di sini adalah 10 dengan 20. 10 tambah 20 dan darab dengan tingginya di sini adalah 10. Dan tambah dengan B, segi empat tepat, panjang darab lebar 10 darab 15. Tambah dengan luas segitiga 1/2 darab dengan tinggi 10 darab dengan tapak yang di sini adalah 15. Dan kita terus tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan akhir kita adalah 375. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Kita menyambung graf, kita dapat 1 markah. Kemudian kita mencari jarak keseluruhan. Di sini kita menggunakan luas trapezium, kemudian kita juga menggunakan luas segi empat ataupun menggunakan luas segitiga terdapat 1 markah dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya soalan nombor 7. Pelajar 5 menunjukkan garis lurus UV dan garis lurus PQR dilukis pada satu satah kartes. UV adalah selari dengan PQR. Diberi persamaan garis lurus UV adalah Y sama dengan 2X tambah 5. Cari A, pintasan X bagi garis lurus UV. Di sini diberi persamaan garis lurus UV, Y sama dengan 2X tambah 5. Dan persamaan garis lurus ini adalah menggunakan skema Y sama dengan MX tambah C. Di mana M adalah kecerunan dan C adalah pintasan paksi Y. Dan untuk mendapatkan pintasan paksi X, kita kena gantikan Y sama dengan sifar. Ini sifar sama dengan 2X tambah 5. Kita tekan kalkulator, kita akan dapat nilai X kita adalah sama dengan negatif 5/2. Ini untuk soalan A. Seterusnya kita lihat soalan B, persamaan garis lurus PQR. Disebabkan PQR ini selari dengan UV, maka nilai M-nya adalah sama. Jadi nilai M-nya di sini adalah 2. Kemudian kita kena dapatkan nilai C. Untuk dapatkan nilai C, kita kena gantikan nilai M, nilai Y dan juga nilai X. Kita akan gunakan skema Y sama dengan MX tambah C ini. Di mana Y dengan X ni kita akan ambil pada titik Q. Kerana titik Q ini berada pada garis PQR. Iaitu X-nya adalah 4 dan Y-nya adalah sifar. Kita ganti sifar sama dengan M adalah 2. Darabkan dengan X 4 tambah C. Dan kita akan dapat nilai C di sini adalah sama dengan negatif 8. Maka kita akan tulis persamaan kita Y sama dengan M iaitu 2X tambah C. Tambah C adalah negatif 8 dan tolak 8. Seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A kita dapatkan pintasan X terdapat 1 markah. Seterusnya untuk soalan B kita nyatakan nilai M 1 markah, nilai C 1 markah dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Teruskan lagi dengan melihat soalan bernombor 8A, nyatakan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau palsu. Angka bererti bagi 45.3200 ialah 4 dan jawapan ini adalah benar. Seterusnya soalan B, tulis akas bagi implikasi berikut dan tentukan sama ada akas itu adalah benar atau palsu. Jika R lebih besar daripada negatif 9, maka R lebih besar daripada negatif 11. Ini merupakan ayat implikasi jika P maka Q. Dan untuk menulis akas, kita akan terbalikkan implikasi kita. Kita akan tulis jika Q maka P. Jika R lebih besar daripada negatif 11, maka R lebih besar daripada negatif 9. Seterusnya kita kena nyatakan sama ada akas ini benar ataupun palsu. Dan jawapan kita adalah palsu. Sebab apa palsu? Sebab kalau R lebih besar daripada negatif 11, dia akan bermula dengan negatif 10. Dan negatif 10
dia tidak besar daripada negatif 9 kalau kita gantikan dalam akas kita ini. Seterusnya kita lihat pula soalan C. Tulis premis 2 untuk melengkapkan hujah berikut. Premis 1. Jika X ialah nombor ganjil, maka X tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Kemudian kesimpulan, 24 bukan nombor ganjil. Dan kalau kita lihat pada kesimpulan, dia menafikan bukan nombor ganjil. Iaitu di sini untuk premis pertama, jika P maka Q, dan kesimpulan ini dia menafikan P. Maka untuk menulis premis 2, kita kena menafikan Q. Dan ini merupakan hujah bentuk 3. Jadi kita kena nafikan perkara Q di sini, di mana X tidak boleh dibagi tepat dengan 2, dan X tu kita akan gantikan dengan 24. Sebab pada kesimpulan, dia menyatakan nombor itu adalah 24. Maka jawapan untuk premis 2 kita adalah 24 boleh dibahagi tepat dengan 2. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, terdapat 1 markah. Untuk soalan B, ternyatakan akas 1 markah dan ternyatakan palsu 1 markah. Dan untuk soalan C, ternyatakan premis 2, terdapat 1 lagi markah. Maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 9. Pelajar 6 menunjukkan sebuah logo yang mengandungi 2 bulatan. Jari bagi bulatan besar ialah 6 cm dan bulatan kecil adalah 4 cm. Sudut bagi sektor meja bagi bulatan kecil ialah 300 darjah. Hitung perimeter kawasan berlorek. Di sini kita akan dapatkan perimeter kawasan berlorek, iaitu kawasan ini. Keseluruhan bulatan besar, kemudian kita akan ambil lengkung yang dicangkumi oleh 300 darjah ini. Kemudian kita akan tambah dengan jejari bulatan kecil ini. Jarinya di sini adalah 4. Pertama sekali kita akan kira lilitan bagi bulatan yang besar. Kita akan menggunakan rumus lilitan bulatan, iaitu 2 pi J. 2 pi J untuk bulatan besar adalah 6. Ini adalah bulatan besar. Ditambah dengan sektor meja. Kita akan ambil sudutnya 300 per dengan 360 darab 2 darab pi dan darab dengan J adalah 4. Kemudian kita akan tambah dengan jejarinya, iaitu 4 tambah 4 di sini. Kemudian kita terus tekan kalkulator, kita akan dapat jawapannya adalah 200 per 3, ataupun kita boleh tulis 66 2 per 3, ataupun dalam bentuk perpuluhan 66.67. Seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Kita mendapatkan lilitan bulatan 1 markah. Kemudian kita dapatkan sektor 1 markah. Kemudian kita tambah dengan jari 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 10, iaitu soalan terakhir di dalam bahagian A. Satu mesin permainan mengandungi kapsul berbentuk sfera dengan aneka permainan berbentuk geometri. Salah satu daripadanya mengandungi hubungan perpejal yang berbentuk 2 piramid tapak segi 4 sama yang serupa seperti ditunjukkan dalam rajah 7.2. Diameter kapsul tersebut ialah 8 cm. Hitung isi padu dalam cm padu bagi perpejal tersebut. Di sini kita akan dapatkan isi padu bagi 2 buah piramid. Dan kalau kita lihat di sini, piramid ini berada di dalam sfera. Dan kalau kita boleh lukis kelihatan rentasnya seperti ini adalah sfera. Kemudian ada piramid yang berbentuk segi 4 sama tapak. Dan kalau kita lihat di sini, kita bahagikan seperti ini. Kita dapati bahawa jejarinya adalah 4. Sini pun adalah 4 juga. Ini adalah jari. Dan kita boleh dapatkan panjang sisi bagi segi 4 sama ini. Dan terbentuknya sudut 90 darjah di sini apabila 2 perpenjuru saling bersilang untuk segi 4 sama. Akan hasil 90 darjah. Dan sini 4 dan kita akan dapatkan panjang sisi bagi segi 4 sama ini menggunakan teorem Pythagoras. Iaitu panjang bagi hipotenusnya. Kita akan ambil 4 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 dan kita puncakan 2. Dan kita akan dapat punca 32. Jadi bermaksud
tapak piramid ini panjang dan lebarnya adalah punca 32. Ini tapak piramid. Panjang dan lebarnya adalah masing-masing 32 disebabkan dia adalah segi empat sama. Jadi kita akan menggunakan rumus bagi isi padu piramid, iaitu 1/3 darab luas tapak darab tinggi. Dan kita ada dua buah piramid. Jadi kita letak 2, menandakan dua buah piramid, darab dengan isi padu piramid 1/3 darab luas tapak. Luas tapaknya adalah punca 32 darab punca 32 darab dengan tingginya adalah 4. Kemudian kita terus tekan kalkulator. Kita akan dapat jawapannya adalah 256/3. Ataupun kita boleh tulis dalam bentuk nombor bercampur 85/1/3, ataupun kita boleh tulis dalam bentuk nombor perpuluhan 85/33. Seterusnya dari segi pemberian markah, kita menggunakan rumus yang betul, rumus piramid, dan menggantikan nilai yang betul dapat 1 markah. Kemudian sebelum itu kita dapatkan panjang dan lebar bagi tapak piramid 1 markah. Kemudian kita darabkan isi padu piramid ini dengan 2 sebab ada 2 piramid 1 markah, dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Baiklah, itu saja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih selamat belajar dan jumpa lagi untuk bahagian B dan bahagian C pula.